Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, kini tiba giliran saya, Cikgu Nur Azma binti Ismail untuk mengajar kamu pada minggu ini. Tema kita pada minggu ini ialah kesihatan mental dan fizikal. Hari ini kita akan belajar membina ayat. Baiklah, kita lihat dulu objektif pembelajaran kita pada minggu ini, iaitu murid dapat membina ayat yang gramatis dan kriteria kejayaan pula ialah menyenaraikan kata kerja dan yang kedua ialah membina 5 ayat lengkap berdasarkan gambar. Baiklah, untuk makluman, membina ayat ini termasuk dalam soalan kertas 2 penulisan bahagian A yang mana ianya mewakili 10 markah. Murid diberi anggaran masa 15 minit untuk menjawab. Okey. Soalan ni, bagaimana kita nak dapatkan 10 markah tu? Baik, yang pertama kamu perlu buat ialah kamu perlu memindahkan maklumat dari gambar. Pindahkan maklumat yang kamu dapat dari gambar tu dalam bentuk ayat. Kemudian menulis ayat dengan perluasan subjek atau perluasan predikat dalam pelbagai situasi. Yang seterusnya mesti bina 5 ayat. 5 ayat saja. Tiada had bilangan patah perkataan, tetapi terhad kepada 5 ayat saja. Maksudnya tak boleh buat lebih. Kalau dia arahan dia 5, mesti tulis 5. 6 pun tak boleh. Kemudian bahan rangsangan yang dia bagi. Maksudnya ayat yang kamu buat tu mesti berdasarkan bahan rangsangan. Tak kira lah dalam bentuk graf ke, carta, gambar bersiri atau gambar tunggal, peta pemikiran dan lain-lain lagi. Boleh jadi poster atau macam-macam lagi. Okey. Untuk kertas ini, cikgu galakkan sekurang-kurangnya kamu baca soalan 2 kali. Kemudian cuba cari kata kunci dan garisi kata kunci tersebut. Faham kehendak soalan. Baik, apa itu kata kerja? Okay, kata kerja digunakan untuk menyatakan atau menggambarkan sesuatu perbuatan atau aktiviti manusia atau haiwan. Apa-apa sahaja yang kamu buat, yang kamu lakukan ataupun yang kamu nampak haiwan tu lakukan, itu digelar sebagai kata kerja. Kita tengok contoh. Contoh kata kerja. Okay, ada berjalan, ada menulis, ataupun mengecat, atau lain lagi apa? Kamu nampak kucing. Kucing melompat. Okey, itu semua ialah kata kerja. Baiklah, teknik menjawab bahagian A. Yang pertama sekali, cikgu sarankan kamu bulatkan 5 aktiviti yang terdapat dalam gambar. Kemudian ceritakan apa aktiviti atau perlakuan dalam gambar. Maksudnya ialah kata kerja tadilah. Kamu cari dulu apa-apa perlakuan yang dibuat dalam gambar tersebut. Apa aktiviti yang orang dalam gambar itu sedang lakukan. Kemudian letakkan kata nama kepada pelaku aktiviti. Pelaku aktiviti ni maksudnya ialah orang yang sedang melakukan aktiviti tersebut. Kamu boleh gunakan kata nama sama ada kata nama am atau kata nama khas. Kemudian buat perluasan ayat menggunakan kata hubung. Contohnya agar, supaya, untuk, kerana, lalu, sambil dan sebagainya. Mana-mana yang sesuai untuk buat perluasan ayat. Baik, cikgu dah sediakan contoh untuk kita buat sama-sama hari ini. Mula-mula apabila dapat soalan macam ni, suka cikgu nak ingatkan kamu mesti baca soalan sekurang-kurangnya 2 kali. Baik, gambar di bawah menunjukkan aktiviti semasa persiapan menyambut Hari Kebangsaan. Tulis 5 ayat lengkap tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar di bawah. Bila dia dah kata aktiviti, maksudnya aktiviti mesti kata kerja. Perkara yang kita buat, apa yang kamu buat. Tulis 5 ayat lengkap.
5 ayat lengkap sahaja. Walaupun kamu jumpa banyak dalam ni, kamu tulis 5 ayat sahaja. Tak boleh tulis lebih. Itu dah jadi tak patuh pada arahan. Baik, mula-mula apabila dapat, benda pertama kamu perlu buat ialah cikgu nak kamu bulatkan dulu apa-apa aktiviti yang kamu jumpa dalam gambar. Baik, yang pertama, mari kita bulatkan. Yang pertama, okey, sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Cikgu kata tadi tulis 5 ayat. Tak apa. Kamu tak apa. Jumpa 5 ke 6 ke, tak apa. Tapi yang penting ayat nanti mesti jadi 5. Tak boleh buat banyak-banyak. Lepas tu bila kamu dah bulatkan, cikgu nak kamu tulis dekat atas gambar tu kertas soalan kamu ke, tak kira, tak apa. Tulis atas kertas soalan tu. Tak payah nak risau. Tak ada cikgu yang akan marah kamu tulis atas kertas soalan kamu. Kamu dah bulat, kamu mesti tulis. Tulis dengan tangan. Menyusun kerusi. Apa aktiviti yang dibuat? Tulis. Menyusun kerusi. Menggantung jalur gemilang. Ada menggantung belon. Menggantung bendera. Mengangkat rostrum. Dan menampar poster. Baik, ada 6 aktiviti. Kita nak buat 5 ayat. Bila dah selesai ni, kamu dah tulis, mesti tulis. Bulat dan tulis aktiviti apa yang kamu jumpa tu. Kemudian, barulah kamu bina ayat. Baik, bila bina ayat, tengok contoh. Cikgu kata mesti ada subjek. Subjek tu ialah orang yang buat aktiviti tu. Baik, orang yang buat aktiviti tu, bagi dia nama ataupun boleh guna kata nama am sahaja. 2 orang budak lelaki, kata nama am. 2 orang budak lelaki sedang menyusun kerusi di dalam dewan. Yang ini ialah perbuatannya. Apa perbuatan dia? Dia sedang menyusun kerusi di dalam dewan. Sebagai persiapan sambutan Hari Kebangsaan yang akan diadakan pada esok hari. Pada esok pagi. Yang ini ialah perluasan ayat. 2 orang budak lelaki, subjek, sedang menyusun kerusi dalam dewan ialah perbuatannya. Sebagai persiapan sambutan Hari Kebangsaan yang akan diadakan pada hari esok ialah perluasan ayat. Mesti ada perluasan ayat kalau nak dapat markah penuh. Tengok contoh yang kedua. Suzana dan Meme. Suzana dan Meme menggantung jalur gemilang di tepi pentas agar dewan kelihatan cantik. Okay, Suzana dan Meme menggantung jalur gemilang di tepi pentas. Suzana dan Meme ialah subjek. Menggantung jalur gemilang di tepi pentas ialah apa yang dia sedang buat. Kata kerja dia. Agar dewan kelihatan cantik. Yang itu ialah perluasan. Mesti ada perluasan ayat. Kita teruskan dengan ayat yang ke-3. Contoh, cikgu bagi kamu 3 je. Cikgu bagi kamu 4. 2 orang budak lelaki menggantung belon di penjuru dewan, manakala 2 orang lagi sedang menggantung menggantung bendera negeri-negeri di Malaysia agar pentas kelihatan menarik. Gabungkan ini. Okey, gabungkan yang menggantung belon tadi dengan menggantung jalur gemilang. Okey, jadi 2 orang budak lelaki ialah subjek. Apa dia buat? Menggantung belon di penjuru dewan. Agar pentas kelihatan menarik, itu ialah perluasan ayat. Dan ayat yang terakhir ialah Ali dan Mutu mengangkat rostrum ke atas pentas untuk guru besar berucap semasa majlis itu nanti. Mana Ali dengan Mutu? Ni, Ali dan Mutu ialah subjek. Mengangkat rostrum ke atas pentas untuk guru besar berucap semasa majlis itu nanti. Okay, itu ialah perluasan ayat. Pastikan apabila menulis, mesti ada huruf besar dekat depan, mesti memula dengan huruf besar. Ada titik, jaga tata bahasa yang mana perlu tulis dengan huruf besar,
Yang mana perlu tulis dengan huruf kecil, pastikan ejaan betul. Baik, kena ingat apabila bina ayat mesti ada subjek, mesti ada kata kerja dan mesti ada perluasan ayat. Faham? Baik. Kalau dah jelas, cikgu ada sediakan tugasan untuk kamu pada hari ini. Okey, tengok gambar kat bawah ni. Gambar di bawah menunjukkan aktiviti di sebuah taman rekreasi. Tulis 5 ayat lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar. Tugasan hendaklah disiapkan dalam buku penulisan dan di-turn in ke dalam GC kelas masing-masing. Baik, macam cikgu cakap tadi, cari dan bulatkan dulu. Kemudian, tulis kata kerja. Subjek jangan lupa, bagi kata nama khas atau kata nama am, kamu boleh tulis nama. Tapi cikgu lagi suka kalau kamu selang-seli. Ada kata nama am, ada kata nama khas. Macam contoh yang cikgu buat tadi. Kemudian jangan lupa tulis 5 sahaja. Baik, dah siap nanti boleh turn in dalam kelas masing-masing. Semoga berjumpa lagi. Selamat mencuba. Assalamualaikum.